Status harian normal baharu COVID-19. 5 kes dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1 kes kini dalam kategori 5. Sementara itu 1,068 kes sembuh dilaporkan hari ini. Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 75.2% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.2%, manakala 2.7% bagi 4 dos vaksin. Tadbir urus harta kekayaan Baitul Mal pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga wujudnya sebuah negara Islam yang berkat boleh diadaptasi pada pemerintahan Islam moden. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa Forum Ekonomi Islam bertajuk Pengupayaan Ekonomi Negara Islam, Sorotan Pengurusan Perbendaharaan Negara pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Forum Anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa melalui Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam itu diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022. Forum berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Terdahulu 2 buah buku terbitan Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Yunisa dilancarkan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Forum Ekonomi Islam dibentangkan oleh ahli panel tempatan dan undangan dari Malaysia. Forum juga merungkai jenis sumber pendapatan ekonomi Islam zaman Khalifah yang boleh digunapakai pada zaman ini. Penggunaan teknologi dalam sektor pertanian dan perikanan negara menunjukkan peningkatan positif sejak 5 tahun lalu. Justru lebih ramai usahawan dan petani dalam sektor pertanian dan perikanan yang masih belum menggunapakai penggunaan teknologi tampil ke hadapan dan meneroka penggunaan kemajuan teknologi dalam sektor berkenaan. Berucap pagi tadi semasa perasmian persidangan antarabangsa Borneo mengenai agroteknologi BICAT 2022 bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata dengan penggunaan teknologi, sektor perikanan dan pertanian telah mencatatkan pertumbuhan positif. Dalam industri tanaman pula, jelas Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin lagi pengenalan emas melon Jepun yang dihasilkan dengan sistem pembaja airan automatik telah meningkatkan pengeluaran pasaran ekspor pada tahun lalu. Sementara dengan penghasilan industri aquakultur menerusi spesies udang faname turut meningkatkan pengeluaran udang laut bernilai 38 juta ringgit. Industry through the introduction of high-yield hybrid rice variety in 2019, namely Sembada 188, we have been able to almost double our paddy production over the past 2 years, from 2,308 metric ton in 2019 to 4,115 metric ton in 2021, an increase of about 34% per annum. As such, the rice self-sufficiency level of the country has also increased from about 4.8% in 2019 to 9.11% in 2021.
Terdahulu, Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei berkata, UTB kini menawarkan program ijazah sarjana muda dalam bidang agroteknologi dengan pengkhususan dalam bidang perniagaan dan sains dan teknologi makanan. Dianjurkan oleh UTB dengan tema Teknologi untuk Pertanian 4.0 BICAT 2022, persidangan pertama dianjurkan berkaitan agroteknologi itu mewujudkan peluang untuk bertukar-tukar perkembangan teknologi dalam bidang pertanian dalam kalangan pakar antarabangsa, penyelidik, pengamal, pendidik di samping menyertai dan membincangkan inovasi dan cabaran praktikal yang dihadapi dalam bidang agroteknologi. 234 pelajar dari sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan pendidikan swasta di seluruh negara petang tadi menerima anugerah atas pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam peringkat negara pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang tahun 2021. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bridex, Jurudong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Dayang Haja Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Anugerah dihasrat memberikan dorongan serta galakan kepada para pelajar agar lebih bersemangat di samping memberi pengiktirafan kepada para ibu bapa dan penjaga yang telah memberikan sokongan berterusan kepada anak-anak mereka. Jadi strong mindset lah yang I have to learn. Untuk bukan saja di dunia, untuk di akhirat juga. Sentiasa berusaha itu adalah bagus dan jangan putus asa, berusaha saja akan dapatnya kejayaan. Pelbagai persiapan dikendalikan bagi para bakal haji negara menjelang Hari Arafah pada minggu hadapan, antaranya menggiatkan majlis ilmu. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Para pegawai Jabatan Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran semalam membuat lawatan ke penginapan para bakal haji yang mengikuti pakej Strait Central Agencies di Hotel Elaf Kinda dan Hotel Al-Marwa Al-Raihan Makkah Al-Mukarramah. Rombongan diketuai oleh penolong Ketua Pejabat Urusan Haji Negara Brunei Darussalam di Makkah Al-Mukarramah, Haji Muhammad Hisham bin Awang Haji Maidin. Lawatan bertujuan memastikan kesejahteraan bakal haji negara sentiasa terjamin, lebih-lebih lagi ketika menuju hari kemuncak yang akan berlangsung tidak lama lagi. Keadaannya macam ni alhamdulillah, dari segi kesihatan pun alhamdulillah, makan atau semua secara fizikalnya alhamdulillah. Tempat tinggalnya alhamdulillah. Pasal makan pun orang alhamdulillah, apa yang ada masa ni kan cukuplah keperluan seharian. Ya, alhamdulillah sudah hampir seminggu di Kota Suci Mekah. Kami keadaan kami di sini alhamdulillah sihat, dan kami sentiasa menjaga kesihatan kami. Kami membanyakkan minum air lah, memandangkan cuaca di sini sangat panas. Tempat penginapan amat memuaskan lah, dan amat selesa. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi bakal jemaah haji akan bertolak ke Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah ukuf. Sehubungan itu, dalam memantapkan lagi pengetahuan sebelum berhimpun di Padang Arafah, majlis-majlis ilmu masih giat diadakan. Antaranya, tazkirah bertajuk Falsafah dan Hikmah Pekerjaan Ibadah Haji untuk Bakal Haji, pakej Darussalam Holding Sendirian Berhad, disampaikan oleh Awang Haji Badarudin bin Haji Basar, Guru Ugama, Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran. Dalam tazkirah yang disampaikan, antara lain menyentuh perlunya setiap jemaah membetulkan niat mereka agar tidak bersifat duniawi.
Awang Haji Badarudin juga berkata, petanda bagi seseorang yang mendapat haji yang mabrur ialah apabila terdapat perubahan pada dirinya dari segi amalannya. Maqasid syariah sememangnya relevan dalam tadbir urus sesebuah organisasi, negara mahupun dalam kehidupan seharian. Prinsip maqasid syariah tersebut dikongsikan dalam taklimat kefahaman maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam pagi tadi. Taklimat diadakan di School of Aviation IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal. Kira-kira 89 orang peserta terdiri daripada para pegawai dan kaki tangan Kementerian Pendidikan dan Jabatan serta institusi pendidikan di bawahnya. Taklimat antara lain mengongsikan beberapa contoh aplikasi maqasid syariah dalam perkhidmatan-perkhidmatan di bawah Kementerian Pendidikan. Taklimat merupakan antara siri taklimat dan bengkel yang dikendalikan oleh Unit Murakib Kementerian Hal Ehwal Ugama. Mukim Liang di daerah Blight pagi tadi mengadakan upacara menaikkan bendera negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Majlis diadakan di Balai Raya Kampung Lumut. Majlis bermula dengan pembawa bendera terdiri daripada Gabungan Persatuan Kampung Sungai Liang menyerahkan bendera kepada Muhammad Hazrin bin Bagul, pemangku penghulu Mukim Sungai Liang dan seterusnya menyerahkannya kepada para wakil Gabungan Persatuan Kampung Sungai Liang. Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Blight dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan pagi tadi mengadakan bengkel solat orang sakit di masjid berkenaan. Kira-kira 76 orang menyertai bengkel tersebut yang terdiri daripada kalangan jemaah. Hadir Awang Akub bin Haji Lamat, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Blight. Bengkel antara lain bertujuan memberi kefahaman dan gambaran jelas kepada orang ramai tentang cara-cara yang betul mendirikan solat bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri. Selain itu, bengkel juga mengongsikan situasi keuzuran yang membolehkan seseorang melakukan solat dengan duduk dan berbaring. Bahagian Kawalan Makanan Halal Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi mengadakan kursus dan praktikal penyembelihan bagi pegawai dan kaki tangan di bawah bahagian tersebut. Kursus berlangsung di bahagian Hal Ehwal Syariah Daerah Temburong. Kursus disertai oleh 40 pegawai dan kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Syariah dan bahagian Kawalan Makanan Halal serta pelajar latihan industri daripada Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Selain meningkatkan pengetahuan dan kefahaman serta teknik penyembelihan tepat berdasarkan hukum syarak, kursus juga bertujuan membantu dan memperbaiki pelaksanaan tugas khususnya semasa pengauditan rumah dan pusat penyembelihan dalam dan luar negara. Sekolah Tunas Jaya Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB Lambak pagi tadi mengadakan sambutan Hari Bumi. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Alim bin Awang Haji Osman yang di-Pertua PGGMB. Hari Bumi yang disambut setiap 22 April secara global tahun ini bertemakan Invest in Our Planet. Selaras dengan tema tersebut, sekolah berkenaan melancarkan projek pertanian iaitu penanaman benih pokok pisang kerdil, benih pokok betik dan sayur-sayuran. Juga diadakan pameran barang plastik hasil barang kitar semula dan aktiviti lain termasuk menghias bunga orkid. Keselamatan terutamanya dari segi pembuangan yang tidak teratur. Pelbagai produk perkayuan antaranya perabot, pintu dan kraft tangan diketengahkan pada Expo Produk Perkayuan 2022 yang sedang berlangsung di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Seram Bigar. Dianjurkan oleh Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan
Expo disertai oleh beberapa syarikat-syarikat perkilangan papan, syarikat hiliran perkayuan dan pengusaha belia tempatan yang menghasilkan produk hiliran perkayuan. Dengan menghasilkan perabot-perabot rumah, syarikat Nagawitra Works memperluaskan produk mereka dengan menjual seni ukiran. Kalimah-kalimah yang besar, and then kalimah perhiasan dinding, modern rehal, kitchen, wooden plug, acrylic plug yang berlapiskan dengan kayu juga. Sementara itu, syarikat Mitrot Sendirian Berhad mempamerkan produk-produk pintu yang dibuat dari kayu meranti. Kementerian Kesihatan meneruskan lagi kempen-kempen derma darah sehingga hari Khamis 7 Julai 2022. Esok 3 Julai 2022, kempen diadakan di Masjid Kampung Bengkurong. Manakala 6 Julai 2022 di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Lapangan Terbang Lama Brakas. Sementara pada 7 Julai, kempen diadakan di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan menitik beratkan aspek keselamatan semasa berada di jalan raya. Pasukan Polis Diraja Brunei melaporkan 2 individu maut dalam 2 kemalangan berasingan yang berlaku di daerah Tutong baru-baru ini. Kemarin di kawasan Jalan Tasik Merimbun, seorang lelaki warga negara tempatan berumur 46 tahun maut setelah terlibat dalam kemalangan sendiri. Mangsa dilaporkan meninggal dunia di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong setelah mengalami kecederaan. Siasatan masih dijalankan bagi mengetahui punca kemalangan. Sementara itu, seorang lelaki warga negara asing berumur 38 tahun meninggal dunia dalam kemalangan melibatkan 3 buah kenderaan di kawasan Kampung Kupang. Siasatan awal melaporkan sebuah lori dalam perjalanan daripada Tutong menghala ke Bandar Seri Begawan dirempuh oleh kenderaan mangsa dari arah bertentangan. Mangsa disahkan maut di tempat kejadian, manakala 2 pemandu lain menerima rawatan di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan bagi siri BBB untuk senarai penenda yang berjaya diumumkan bermula hari ini di laman sesawang rasmi Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC. Keputusan tawaran masing-masing boleh melayari laman sesawang JPD www.jpd.gov.bn. Semasa menjelaskan harga tawaran penuh, para penenda dikehendaki membawa kad pintar. Tanda pengenalan kenderaan hendaklah didaftarkan atas nama penenda sendiri dalam tempoh 1 bulan dari tarikh surat tawaran berjaya dikeluarkan. Sementara itu, pelanjutan tempoh kebenaran mendaftar boleh dipohon setelah bayaran penuh dijelaskan dalam tempoh 1 bulan sebanyak RM60 bagi tempoh 3 tahun. Manakala tanda pengenalan kenderaan yang sudah dibayar boleh diserahkan kepada sesiapa sahaja dengan bayaran perkhidmatan RM5 sahaja. Penenda yang gagal membayar harga ditawarkan akan dibatalkan dan disenarai hitamkan dari menyertai tawaran tertutup bagi 1 tahun dan tanda pengenalan kenderaan akan ditawarkan semula. Program latihan strategik konflik management for professionals yang diadakan selama 5 hari berakhir semalam dengan penyerahan sijil. Program yang dianjurkan bersama oleh Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDAC dengan kerjasama Pusat Pengantaraan Singapura SMC berlangsung di pusat berkenaan di Kumbang Pasang. 24 peserta daripada sektor kerajaan dan sektor swasta menyertai program latihan yang antara lain meliputi penerapan pengurusan interest-based, konflik pengantaraan, mengenal pasti peringkat-peringkat pengantaraan, tata cara penggunaan dan teknik komunikasi bagi mengurus pihak-pihak yang bertikai.
Sukan perkembangan Piala Persekutuan Bola Sepak Asia bawah 19 tahun di Indonesia. Skuad negara Brunei Darussalam membuka tirai kejohanan petang tadi menentang Myanmar bagi aksi kumpulan A. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Madya Senayan, Jakarta, skuad muda negara tewas 0-7 kepada Myanmar. Perlawanan seterusnya negara adalah pada 4 Julai depan di Stadium Patriot Chandrabaga menentang pasukan tuan rumah Indonesia. Saingan kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Dua perlawanan berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Pada aksi pertama bagi kumpulan C menyaksikan Nuktak berjaya mengalahkan Patriot dengan mata 70 berbalas 63. Manakala dalam perlawanan lain bagi kumpulan A pula menyaksikan pasukan Chill yang mendominasi sepanjang perlawanan berjaya mengalahkan Unity 83 berbalas 64.